主内弟兄姐妹，大家平安。 Shalom dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 很高兴今天还有机会在祷告会来分享神的话。 Bersyukur pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. 或许今天晚上是最后一次在祷告会讲道吧。 Mungkin ini adalah hari di mana hari terakhir bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 让我们一起来享受神的话。 Mari kita boleh sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. 我们祷告预备心来聆听。 Mari kita bersatu di dalam doa. 亲爱的主，我们感谢你。这时候我们再次的渴慕聆听你的话语。我们求圣灵再次的帮助我们每位。 愿你的恩膏领导，使我们能够明白你的话语，而且我们的生命、灵性都被你的话语再次的复兴起来。感谢你，赞美你，祷告，奉耶稣名，阿门。我们今天的题目是接着祷告，叩打天门。 Tema kita pada malam hari ini adalah mengetuk pintu surga melalui doa. 我相信我们每个人都曾经经历一些所谓的关门的时刻。 Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami yang namanya pintu yang tertutup. 比如说，我们高中毕业了，然后我们要去申请大学，但是没有被录取。 Contohnya saja ketika kita tamat SMA, kita ingin mendaftar ke sekolah tinggi, ke universitas, tapi tidak diterima. 我们已经努力了，我们去面对考试，但是结果我们没有被录取。 Kita sudah berusaha untuk mengikuti setiap tes yang dilakukan, tapi tetap gagal untuk masuk ke universitas tersebut. 或者有些人在感情上很努力的要挽回那一段的感情。 Atau mungkin aja ada orang yang dalam sebuah hubungan ingin memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. 但是却被拒绝了，挽回不了。 Pada akhirnya tetap ditolak dan tidak dapat kembali bersama. 可能也有很多人，他们身体生病了，他们很想得到医治，但是还没有得到医治。 Mungkin ada orang yang sedang sakit dan sangat ingin sembuh dari sakitnya, tapi pada akhirnya tak kunjung sembuh juga. 或许也有些人，他们正在面对经济的困难，他们已经去求帮助，但是到现在还是得不到帮助。 Atau mungkin ada orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, telah meminta bantuan dari orang lain, tapi pada akhirnya tidak menerima bantuan juga. 一直叩门，但是门都是封闭的，没有人为他开门。 Terus mengetuk pintu, tapi pada akhirnya pintu tersebut tetap tertutup dan tidak ada yang membuka bagi mereka. 当我们经历这些门被关的这种经历的时候，我们会感到怎么样呢？ Saat kita mengalami pintu yang tertutup itu, bagaimana perasaan kita? 我相信我们会感到非常的有那种失落感。 Saya percaya bahwa kita mungkin akan merasa yang namanya kekecewaan. 可能我们会很沮丧， Kita merasa putus asa. 甚至我们开始怀疑神到底有没有听到我们的祷告。 Mungkin kita mulai ragu dan bertanya, apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? 那我们的主耶稣知道我们在这个世界上生活的时候会面对这些的困惑。 Yesus sesungguhnya tahu di dalam dunia ini kita mungkin akan merasakan yang namanya kebingungan yang seperti ini. 所以他在登山宝训的教导里面呢，应许我们这样的一句话：祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。 Oleh karena itu dalam khotbah di bukit, Yesus memberikan kita sebuah janji yang sangat berharga yang dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 这是主耶稣给我们一个邀请， Ini adalah undangan yang Tuhan berikan kepada kita. 是一个充满爱和心实的邀请。 Ini adalah undangan yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. 主耶稣邀请我们这些跟随他的人，接着祷告来叩打天门。 Ini adalah undangan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengetuk pintu melalui doa.
所以我们看这段经文呢，里面有3个动词， Kita melihat bahwa di dalam nats yang kita baca tadi ada 3 kata. 有祈求、祈求、寻找，还有叩门。 Ada 3 kata kerja yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. 这3者的这样的安排呢，不是随便这样排的， Ketiga hal ini tidaklah diurutkan secara acak. 这是要表达一种祷告生活的渐进以及深度。 Melainkan ini menunjukkan adanya sebuah perkembangan dan pendalaman di dalam kehidupan berdoa. 我们来看第一个祈求， Yang pertama kita melihat meminta. 这是信心的起点， Ini adalah titik awal dari iman. 这是祷告最直接的表达。 Ini adalah doa yang secara langsung. 耶稣教导我们每个人都有需要来到神的面前，承认自己的有限。 Yesus memberitahukan kepada kita, kita perlu datang secara langsung kepada Tuhan dan memberitahukan bahwa kita ini mengaku diri bahwa kita memiliki keterbatasan. 今天不管我们是谁，有地位或者是没有地位，有钱还是没有钱，我们都有需要来到神面前求他的帮助。 Tidak peduli kita adalah orang yang memiliki jabatan atau tidak, memiliki ekonomi yang baik atau tidak, kita tetap datang kepada Tuhan untuk meminta kepada Dia. 为什么耶稣要教导我们要来到神面前求呢？ Mengapa Yesus mengajarkan kepada kita untuk datang meminta kepada Dia? 如果我们从来没有开口向神求什么的话， Jika kita tidak membuka mulut kita untuk meminta kepada Tuhan, 我们怎么去期待神为我们开门呢？ bagaimana kita bisa memiliki harapan bahwa Tuhan akan membukakan pintu bagi kita? 我们怎么知道神的确听了祷告，然后应允我们所求的呢？ Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan akan membukakan pintu bagi kita dan memberikan janji kepada kita? 约翰卫斯理曾经说过，神在多数的情况下等候人的祷告才施行恩典。神的恩典虽然已经预备好了，但他却不会强加给不求他的人。 John Wesley pernah berkata, dalam banyak hal Tuhan menunggu doa manusia sebelum Tuhan melimpahkan anugerahnya. Meskipun anugerahnya telah tersedia, Dia tidak akan memaksakannya kepada mereka yang tidak meminta. 所以我们一定要向神求， Maka dari itu kita perlu untuk terus meminta kepada Tuhan. 这是神给我们一个很特别，留给我们很特别的一个空间，神要和我们互动。 Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh terus memiliki hubungan dengan Dia. Amin. Amin. Ini adalah satu ruang yang Tuhan berikan supaya kita bisa terus berinteraksi dengan Dia. 这是神给我们一个很特别的恩典。 Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. 上一次的讲道我已经告诉你们了，神有自己的不改变的旨意，神有自己不改变的旨意， Tuhan memiliki kehendak yang tidak dapat berubah. 但是神也有一些可改变的旨意。 Tapi Tuhan memiliki hak kehendaknya yang dapat bisa Dia ubah sendiri. 就是说会按照我们的祷告来回应，然后改变神的心意。 Yaitu melalui doa kita memohon meminta kepada Dia yang dapat mungkin mengubah hati Tuhan kepada kita. 不知道你们还记得吗？不记得再去看上一次的几次的讲道。 Apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat? Kalau tidak ingat boleh melihat di YouTube khotbah-khotbah yang sebelumnya. 今天我没有再重复， Hari ini saya tidak akan mengulanginya lagi. 但是重点是说，我们的祷告是很重要的。 Intinya adalah bahwa doa kita itu adalah doa yang penting. 我们的祷告有可能改变神的心意。 Doa kita ada kemungkinan dapat mengubah hati Tuhan. Amin. 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 所以我们要继续的带着这种盼望来到神面前祷告。 Maka dari itu kita boleh terus membawa pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa kepada Dia. 不然，如果我们觉得祷告没有用啦，上帝有他的旨意，我的祷告完全不能够改变神的旨意，很多人都会开始不祷告了。 Atau ada sebagian orang yang berpikir bahwa Tuhan, saya telah berdoa tapi Tuhan tidak mendengar dan terus melakukan kehendaknya, yang pada akhirnya membuat orang Kristen tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan. 对不对？ Betul? 这是错误的观念。 Ini adalah pemikiran yang salah. 神听我们的祷告， Tuhan mendengar doa kita. 我们的祷告有可能带来改变。
doa kita membawa mungkin membawa perubahan. perubahan. 这是神给我们的特权。 Ini adalah hak yang Tuhan berikan kepada kita. 在19世纪，英国宣教士戴德生对中国有很深的负担。 Hudson Taylor, seorang misionaris Inggris pada abad ke-19 memiliki beban. 他创立了所谓的中国内地会。 Ia mendirikan China Inland Mission. 他坚持不向人开口募款，只向神祈求。 Dan dia berpegang teguh pada prinsip tidak meminta dari manusia, hanya memohon kepada Tuhan. 当然，他这样的思想做法也引起很多的争议。 Tentu saja pemikiran seperti ini mengalami banyak gejolak, perdebatan. 那有一次呢，内地会经费即将用尽了。 Suatu ketika dana misi yang ada itu hampir habis. 许多的同工已经没物件吃了。 Dan banyak rekan yang mengatakan bahwa tidak ada makanan lagi. 然后有人就建议这位戴德生写信给支持者。 Dan sebagian orang menyarankan dia untuk menuliskan surat kepada para donatur. 但是他却拒绝说，如果这是神的工作，神必会供应。 Tetapi ia menolak dan berkata jika ini adalah pekerjaan Tuhan, Dia yang akan menyediakannya. 如果我们呢，我们会怎么回应呢？ Jika kita di posisi tersebut, bagaimana reaksi kita, respon kita? 哎呦，我的同工已经没有东西吃了，我要去哪里找人来供应帮助我的同工有食物吃？ Kita berpikir rekan-rekan saya sudah tidak memiliki stok makanan lagi. Kemana saya harus mencari bantuan untuk memberikan dan menyediakan makanan bagi mereka? 基本上我们会只是向神祷告，还是会想到某某有钱的人，我就去找他。 Apakah kita akan berpikir bahwa langsung datang berdoa kepada Tuhan, atau kita mulai berpikir dan mencari tahu orang yang mampu yang dapat membantu kita? 当然，我不会告诉你你的做法是对还是错。 Saya tidak dapat mengatakan bahwa pemikiran saudara benar atau salah. 你直接去找有钱人，神也会感动他帮助供应的。 Mungkin engkau mencari orang yang memiliki ekonomi yang baik dan dan kita berdoa kepada Tuhan menggerakkan hatinya untuk menolong kami, menolong mereka. 如果我们跟戴德生一样，只向神求，不向人求，神也会做工，也会供应。 Mungkin kita seperti Hudson Taylor yang mengatakan bahwa Tuhan yang akan hanya Tuhan yang dapat bekerja, yang akan menyediakan segalanya. 这跟我们的信心有关系，但却不会影响到神会不会供应给我们。 Ini ada hubungannya dengan perasaan kita, hati kita, tapi ini berkaitan dengan iman kita. Ya, ada orang yang langsung berdoa kepada Tuhan, imannya besar, tanpa harus berbicara kepada manusia. Tetapi ada orang memang dia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tetap buka mulut meminta bantuan kepada manusia. Ini kaitannya dengan iman, besar atau kecil. 但是神他肯定看到我们的需要，他会供应给我们的。 Tapi Tuhan ketika Dia melihat kebutuhan kita, maka Dia akan menyediakannya bagi kita. 那个时候，戴德生他就带着他的同工一起祷告。 Dan pada saat itu Hudson Taylor membawa rekan-rekannya, memimpin rekan-rekannya untuk berdoa bersama. 单单求神供应他们所需要的。 Dan hanya memohon kepada Tuhan untuk mencukupkan setiap kebutuhan mereka. 就在2天之后，伦敦总部寄来了一笔钱给他们。 Dan 2 hari kemudian ada donasi yang tak terduga yang tiba dari kantor pusat di London. 数目刚好就是他们所需要的。 Dan jumlah ini persis sama dengan yang mereka butuhkan. 那戴德生的这种祷告祈求是一个单纯信心的祷告祈求。 Doa Hudson Taylor adalah doa permohonan yang murni, yang bersandar kepada Tuhan. 他不依靠人，他只是信靠神会供应。 Ia tidak bersandar pada manusia, tetapi percaya kepada pemeliharaan 那 Tuhan. 这就是刚才这段经文所说的：你们祈求就给你们。 Sebagaimana yang dikatakan di dalam nats yang tadi kita baca, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu. 第二点，寻找。 Yang kedua adalah mencari.
这是心灵的一种渴慕。 Ini adalah kerinduan jiwa. 寻找表示我们不只是嘴巴求而已， Mencari itu bukan berarti hanya meminta melalui mulut saja. 我们还带着这种积极求神旨意的态度和行为。 Tetapi juga bertindak aktif untuk mencari kehendak Tuhan. 当我们来寻找主的时候， Ketika kita mencari Tuhan, 我们不只是为了得到他的祝福， kita bukan hanya datang untuk mencari berkat Dia 我 semata. 们乃是要更深的去认识他， Tetapi kita memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Dia. 渴慕明白他的心意。 Dan lebih memahami dan rindu isi hati Tuhan. 当我们要去找一份工作的时候， Ketika kita mau mencari pekerjaan, 我们最看重的是什么呢？ yang kita lihat itu apa biasanya? yang paling penting Yang paling penting kita lihat itu apa? 啊，薪水高不高是吗？ Melihat gaji apakah tinggi atau tidak. 对吗？ Benar? 但是我们作为基督徒应该怎么样？ Tapi sebagai orang Kristen seharusnya kita seperti bagaimana? 薪水高很重要， Gaji tinggi itu penting. 但是明白神的心意更加的重要。 Tapi mengerti isi hati Tuhan itu lebih penting lagi. 我们要问问神啊，你的呼召在哪里？你要在哪里工作？ Kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana panggilanmu untuk saya dan kemana saya harus bekerja? 而且我的这份工作呢，会不会拦阻或者是影响我和神的关系越来越疏远？ Kita perlu bertanya apakah pekerjaan yang saya lakukan ini bisa memperhambat hubungan relasi saya dengan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang terkasih, 所以重点在于我们要去寻找神的心意，不是自己的心意。 intinya adalah bahwa kita untuk perlu terus mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. 这是一种更加深层的信心 Ini 表现。 adalah iman tingkat di mana iman kita yang lebih dalam lagi kepada 我 Tuhan. 们从要神的手来帮助我们，再进一步的去寻求神的面，明白他的心意。 Dengan menginginkan berkat Tuhan dan beralih kepada mencari wajah Tuhan. 从要神赐给我们所求的进入，去顺从神的旨意。 Dari menginginkan Tuhan memberikan apa yang kita minta beralih kepada tunduk kepada kehendak Dia. 阿门。 Amin. 这是我们应该坚持的信仰态度。 Seharusnya sikap seperti inilah yang seharusnya kita pegang terus-menerus. 我们要不断的寻找神的面，深入去明白他的旨意。 Kita perlu untuk terus-menerus mencari wajah Tuhan dan juga memahami kehendak Tuhan lebih dalam lagi. 美国有一个布道家，就是穆迪，他年轻的时候呢，已经是一个充满着热情的传道人。 D.L. Moody, seorang penginjil dari Amerika, adalah seorang pengkhotbah yang penuh semangat sejak masa mudanya. 但是他总是觉得他的讲道没有能力， Tapi dia merasa ketika dia berkhotbah bahwa khotbahnya itu tidak memiliki kuasa. 他常常自己流泪祷告。 Dia sering sekali menangis dan berdoa kepada 他 Tuhan. 说：“主，我知道我所讲的信息是对的， Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa pesanku, khotbahku ini benar. 但是为什么没有人悔改相信你？” Tetapi mengapa tidak ada orang yang bertobat dan percaya? 那后来有2个姐妹就为他祷告 Lalu kemudian ada 2 saudari yang mulai mendoakannya. 他自己也开始更深的去寻求神的面。 Dan ia pun terus mulai mencari Tuhan lebih sungguh dan lebih dalam lagi. 他花更多的时间去读经、祷告、亲近神。 Dia meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab dan dekat kepada 而且他 Tuhan. 的心里有一种渴望被圣灵充满 Dan di dalam hatinya ada sebuah kerinduan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 他就是带着这样的渴望呢，来度过他每天的日子。 Dengan kerinduan seperti ini yang dia bawa untuk melewati hari-harinya. 那有一天，他在这个纽约的街头的时候， Suatu hari saat dia sedang berjalan di sebuah jalan di New York, 他突然间感到神非常强烈的同在。 dia tiba-tiba merasakan hadirat
Tuhan yang turun atas dirinya. 他的内心好像被神的爱所淹没了。 Dan dia merasa bahwa hatinya seolah-olah diliputi oleh kasih Allah. 他说那是他一生最深刻的经历。 Ia berkata bahwa itu adalah pengalaman terdalam di dalam kehidupannya. 从那个时候开始， Mulai saat itu, 他的讲道开始大有能力， khotbahnya mulai penuh dengan kuasa. 无数的人开始因着他的讲道悔改信主了。 Dan melalui khotbahnya tak terhitung banyaknya orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. 他的祷告不只是祈求的祷告， Doanya bukan hanya meminta, 而是他深入去寻找神的面， tapi dia lebih dalam lagi untuk mencari wajah Tuhan. 他去寻找神的同在， Dia mencari penyertaan Tuhan. 所以他寻找就寻见。 Dia mencari, maka dia menemukan. 所以，如果我们有这样寻找神的心，我们就会寻见神。 Jika kita memiliki iman untuk terus mencari, maka kita akan mendapatkan kehendak Tuhan itu. 阿门。 Amin. 第三点， Yang ketiga, 叩门， ketuklah. 这是一种坚持到底的行动。 Ini adalah sebuah tindakan yang penuh dengan kegigihan. 叩门的意思是什么呢？ Apa arti mengetuk? 那个门开了没有啊？ Pintu itu sudah terbuka atau belum? 开了吗？ Sudah terbuka? 还没有吧？ Belum. 如 Belum 果 terbuka. 开了，我们就不用叩门了，直接走进去就可以了。 Jika pintunya sudah terbuka, maka kita tidak perlu lagi mengetuknya, maka kita langsung masuk saja. 门还关着，我们还看不到里面呢、看不到里面是什么来的， Ketika pintu tertutup, kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. 我们也听不到回应。 Kita tidak dapat mendengar jawaban apapun. 但是因为我们真的有那种渴望、有需要，我们就不断的叩门、叩门、叩门。 Ketika kita memiliki iman dan pengharapan itu, maka kita akan terus mengetuk pintu tersebut. 没有放弃，继续叩门、叩门，叩到门开起来。 Tidak menyerah untuk terus mengetuk dan mengetuk dan mengetuk hingga pintu itu terbuka. 所以耶稣用这个词来挑战我们的耐心和信心。 Dengan kata mengetuk ini, Yesus sesungguhnya menantang kesabaran dan iman kita. 如果神保持沉默的时候， Ketika Tuhan seakan-akan diam, 我们是否会继续向他祷告吗？ apakah kita akan terus berdoa kepada 如 Dia? 果门还没有被开启， Ketika pintu belum terbuka, 我们还继续叩门吗？ apakah kita akan terus mengetuk pintu? 乔治·穆勒是19世纪著名的信心伟人， George Muller adalah seorang pahlawan iman yang terkenal dari abad ke-19. 他跟戴德森一样，他的原则是不向人开口去募款的。 George Muller ini sama dengan Hudson Taylor yang tidak mau meminta kepada manusia. 他只是借着祷告来支撑孤儿院的需要， Dia dengan doa menopang panti asuhan ini. 而且他也是一个常常为别人祷告的一个人。 Dia juga adalah salah seorang yang terus mendoakan orang lain. 那穆勒他一生为5位还没有信主的朋友祷告。 George Muller ini sepanjang hidupnya dia selalu mendoakan 5 orang yang belum percaya kepada Tuhan. 第一个人呢，在他为他祷告18个月之后就信主了。 Orang pertama yaitu dia berdoa bagi orang tersebut dan menjadi percaya setelah 18 bulan. 第二个和第三个人在6年之内为他祷告之后才信主。 Dan orang yang kedua dan ketiga dia berdoa selama 6 tahun dan pada akhirnya 2 orang ini percaya. 第4个人 Orang yang keempat, 在他去世之后才信， ke- 在这个穆勒去世之后才信主。 yang keempat adalah orang ini percaya sebelum George Muller meninggal dunia. 所以我们看到他的那种坚持祷告的心， Kita dapat melihat hati Muller yang terus berdoa ini. 他为这些人祷告超过了50年。 Dia mendoakan orang-orang ini lebih dari 50 tahun. 他说了一句话，他说：“只要他们还活着，我绝不会停止为他们祷告。” Muller berkata, selama mereka masih hidup, saya tidak akan pernah berhenti
mengetuk pintu bagi mereka. 只要我这些还没有信主的朋友还活着，我绝不会停止为他们叩打天门。 Dia mengatakan selama teman saya masih hidup, saya tidak akan pernah berhenti mengetuk pintu surga bagi mereka. 这就是所谓的坚持，所谓的信心。 Ini adalah kesetiaan yang Muller, iman yang Muller bagikan. 所以耶稣说：“叩门就给你们开门。” Maka Yesus mengatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 穆勒他经历了耶稣所说的这句话， Muller mengalami janji yang Yesus nyatakan kepada dia. 所以今天回到我们自己，我们也要学习来祷告。 Maka kembali lagi kepada kita, yang menjadi perenungan bagi kita adalah kita perlu untuk terus belajar berdoa kepada 我们 Tuhan. 要借着祷告来叩打天门。 Kita perlu melalui doa mengetuk pintu surga. 我们如何来叩打天门呢？ Bagaimana cara kita mengetuk pintu surga itu? 第一个就是要建立祷告的习惯。 Yang pertama adalah kita perlu untuk membangun kebiasaan di dalam berdoa. 我们每天都要分别时间与神相交。 Kita perlu untuk dalam setiap hari menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. 不只是在有需要的时候才祷告， Bukan hanya ketika kita butuh saja berdoa 而 kepada 是 Tuhan. 每一天都要与神建立关系。 Tapi setiap hari bersekutu dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. 第二， Yang kedua, 我们要学习什么呢？寻找神的旨意。 yang kedua adalah kita perlu untuk belajar mencari kehendak Tuhan. 我们在祷告的时候呢， Ketika kita berdoa, 我们可以停下来读一读神的话，读圣经。 kita boleh berhenti sejenak membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. 我们可以这样来操练来学习。 Dengan demikian kita boleh mendisiplinkan diri kita untuk melakukan hal ini. 我们不只是开口向神求啊、祷告啊，我们也要透过读圣经来听神的回应。 Kita bukan hanya membuka mulut berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi kita perlu untuk mendengarkan dan mencari kehendak Tuhan. 第三， Yang ketiga, 我们要操练坚持祷告。 kita perlu untuk melatih diri kita untuk terus tekun di dalam berdoa. 我们可以为一件事情坚持祷告一段时间， Kita boleh secara konsisten untuk mendoakan satu hal. 比如说祷告30天， Misalnya berdoa selama 30 hari, 祷告60天， berdoa selama 60 hari, 等等，接下去， dan seterusnya. 我们也可以写一写祷告的日记， Kita juga bisa membuat jurnal doa. 这样我们才能够记得神什么时候回应我们的祷告。 Dengan membuat jurnal doa, kita bisa melihat kapan dan bagaimana Tuhan menjawab setiap doa kita. 阿门。 Amin. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们所信的神呢，不是遥不可及的主， Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang kita percaya itu bukanlah Tuhan yang jauh dan tidak terjangkau. 他是那位乐意聆听、乐意应允我们祷告的神。 Dia adalah Tuhan yang senang mendengar dan senang menjawab doa kita. 他是那位乐意打开天门的神。 Dia Tuhan yang senang membukakan pintu surga bagi setiap kita. 耶稣已经说得很清楚：祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。 Yesus telah mengatakan dengan sangat jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 今天耶稣已经把天门的钥匙赐给我们每个相信他的人了。 Hari ini Tuhan telah memberikan dan meletakkan kunci pintu surga itu di tangan setiap kita. 你们知道那钥匙是什么呢？ Apakah Bapak Ibu Saudara tahu apa kuncinya? 是什么？ Kunci pintunya itu apa? Apa kunci pintu surga？ 是什么？是什么？ Apa? 啊？是什么？主耶稣已经把钥匙放在我们的手中了。
Yesus telah meletakkan kuncinya di tangan kita. 我们可以打开天门的。 Kita bisa membuka pintu surga. 那钥匙、那锁匙是什么？谁讲的祷告？ Kunci pintu后面 对了，100%祷告。 benar, yaitu doa. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, 对我们基督徒来说， bagi kita orang Kristen, 不祷告乃是我们属灵生命最大的损失。 tidak berdoa adalah sebuah kerugian terbesar dalam kehidupan kerohanian kita. 阿门。 Amin. 因为耶稣已经把开天门的钥匙、锁匙放在我们手中了。 Karena Tuhan telah memberikan kunci pintu surga itu ke dalam tangan setiap kita. 只要我们坚持不懈的祷告，我们总有一天就会打开天门。 Ketika kita terus-menerus mencari dan terus berdoa kepada Dia, maka suatu hari pintu surga itu akan terbuka bagi setiap Amin. kita. Amin. 一起祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，感谢你给我们这样宝贵的应许，你把打开天门的钥匙都赐给我们了，就是祷告。让我们带着这样的信心和盼望，继续在你面前祷告，直到打开天门。感谢你，赞美你，祷告奉主耶稣名，阿门。谢谢。